Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa lagi di channel Cik Nisa. Okey, untuk kali ini ya kita akan kongsikan lagi dan juga menerangkan lagi ya masih dalam topik yang pertama ya bab yang pertama untuk subjek pengajian perniagaan semester yang pertama ini. Okey, untuk kali ini cikgu akan menerangkan berkaitan dengan anak topik yang terakhir ya subtopik yang terakhir yang berkaitan dengan aktiviti perniagaan. Okey, jadi untuk mengetahui apakah aktiviti perniagaan, kita jumpa selepas ini. Okey, anak pelajar, ya. Kita untuk kali ini ya cikgu akan berkongsi ataupun menerangkan berkaitan dengan ya anak topik ataupun subtopik ya subtopik yang terakhir untuk bab yang pertama ini ya di bawah topik persekitaran perniagaan yang mana subtopik yang terakhir ini adalah berkaitan dengan aktiviti perniagaan. Okey, apa yang akan pelajari ya untuk topik aktiviti perniagaan ini adalah ya satu berkaitan dengan aktiviti perniagaan itu sendiri ya, kita akan lihat apakah aktiviti perniagaan tersebut dan kedua kita ada sektor dan yang terakhir berkaitan dengan tahap perniagaan. Tapi untuk kali ini ya cikgu akan terangkan aktiviti perniagaan terlebih dahulu. Okey. Sebelum itu, ya kita lihat dahulu objektif pembelajaran kita. Ya, diharap di akhir video ini para pelajar dapat membandingkan antara aktiviti perniagaan berasaskan perkhidmatan dan berasaskan pengeluaran. Okey, kemudian dapat menjelaskan ya aktiviti perniagaan berasaskan pengeluaran. Okey, menjelaskan aktiviti perniagaan berasaskan perkhidmatan, ya. Membincangkan peranan sektor perniagaan dan menjelaskan tahap-tahap yang terdapat dalam perniagaan. Cumanya fokus kita untuk hari ini adalah kepada tiga ini sahajalah ya, membanding, menjelaskan aktiviti perniagaan berasaskan pengeluaran dan berasaskan perkhidmatan. Okey anak-anak pelajar, untuk aktiviti perniagaannya kita ada dua aktiviti perniagaan yang utama. Okay, satu dinamakan sebagai pengeluaran dan yang kedua ini dinamakan sebagai perkhidmatan. Untuk aktiviti berasaskan pengeluaran, ya, dia ada beberapa aktiviti di dalamnya lah, ya, antaranya ekstraktif, barang pengguna, barang industri, ya, pembuatan dan pemasangan. Manakala perkhidmatan kita ada peruncitan, ya, pemborongan, keuangan, profesional dan perhotelan. Okey, ini antara dua aktiviti perniagaan, pengeluaran dan perkhidmatan. Okey, kita terus kepada aktiviti pengeluaran. Okey, kita lihat dahulu gambaran umum apakah itu aktiviti pengeluaran. Ya, pengeluaran di sini dia merujuk kepada aktiviti menghasilkan barang untuk dijual. Maksudnya ada barang dikeluarkan. Ya, kita nampak benda secara nyata. Ya, itu aktiviti pengeluaran. Okey. Kalau kamu lihat ya, itu aktiviti pengeluaran kita ada ekstraktif. Okey, ekstraktif itu kemudian kita ada barang pengguna, barang industri, pembuatan, ya, pemasangan. Okey, ada 5 untuk aktiviti pengeluaran. Kita lihat gambarannya terlebih dahulu. Ekstraktif, kamu lihat gambar yang cikgu share ya. Ini apa? Peladangan ataupun aktiviti pertanian lah. Okay, ini pembalakan. Okay, perikanan. Okay, penternakan. Ini cari gali minyak. Semua ni adalah di bawah ekstraktif. Untuk mengetahui apa itu ekstraktif, kita tunggu ya. Kita lihat selepas ini. Okay, kemudian barang pengguna. Ini barang pengguna, produk yang siap untuk dibeli oleh pengguna, barang runcit. Ya, barang industri,
Ya, ini kelapa sawit. Nah, ini apa? Tepung ya untuk diproses. Kemudian pembuatan, membuat sarung tangan, ya, menghasilkan tayar, dan pemasangan di sini kalau kamu lihat memasang komponen, ya, komponen kereta dan chipkom. Ya, ini gambaran secara umum lah, ya, apa itu ekstraktif, pembuatan, pemasangan, barang industri, dan barang pengguna. Ya, yang penting anak-anak pelajar paham pengeluaran itu adalah aktiviti yang melibatkan barang untuk dijual. Maknanya ada barang dihasilkan. Oke, kita lihat satu persatu. Ekstraktif, ya, dia merujuk kepada pengeluaran yang melibatkan bahan mentah dari perut bumi. Oke, contohnya pembalakan, perikanan, perladangan, pelombongan, peternakan. Nah, ini semua melibatkan bahan mentah dari sumber asal. Oke, kalau kamu lihat gambar tadi pun, ya, kita ada pembalakan, kita ada perikanan, ya, pertanian ataupun perladangan, dan peternakan. Oke, jadi yang ini semua ini dikategorikan di bawah aktiviti pengeluaran ekstraktif, ya. Pengeluaran bahan mentah dari perut bumi ataupun sumber asal. Oke, boleh paham ya? Kemudian aktiviti di bawah pengeluaran yang kedua kita ada barang pengguna. Nah, barang pengguna ini adalah pengeluaran barangan isi rumah. Oke, yang mana dia merujuk kepada barang siap yang boleh digunakan terus oleh pengguna akhir. Oke. Contohnya, ya, gula, minyak masak, sabun, dan lain-lain. Nah, ini memang biasa kita nampaklah ada di pasar raya. Kamu boleh gunakan produk tersebut atau barang tersebut, ya, terus, ya, tidak perlu diproses semula. Itu dinamakan sebagai barang pengguna. Oke, ini contohnya lah, ya, barang runcit. Oke. Terusnya kita ada barang industri. Ya, barang industri adalah barang yang dibeli untuk tujuan dijual semula, ya, ataupun diproses semula untuk menghasilkan barang baharu atau barangan yang dibeli untuk membantu proses perniagaan. Oke, barang industri dia perlu melalui pemprosesan semula, ya, dengan tujuan sama ada untuk dijual semula ataupun digunakan untuk menghasilkan barangan baharu. Oke, yang mana dia terdiri daripada barang siap dan barangan separa siap. Oke, contohnya gula yang dibeli dalam kuantiti yang banyak untuk kegunaan industri makanan. Jadi gula itu dikategorikan sebagai barang industri lah, ya, apabila dia dibeli dalam kategori yang banyak untuk tujuan digunakan dalam pemprosesan barang lain. Tapi kalau untuk pengguna pakai, itu bukan lagi barang industri, itu barang pengguna. Oke. Seterusnya, ya, kita ada aktiviti pembuatan. Aktiviti pembuatan adalah aktiviti menggunakan bahan mentah untuk menghasilkan barang siap ataupun barang separa siap. Oke, contohnya, ya, menggunakan getah untuk menghasilkan tayar. Nah, itu pembuatan. Ya, kita menggunakan sumber bahan mentah, ya, untuk menghasilkan sama ada barang siap ataupun barang separa siap. Ya, kamu menggunakan getah untuk mengeluarkan tayar. Jadi dia dikategorikan di bawah aktiviti pengeluaran pembuatan. Oke, dan seterusnya kita ada pemasangan, ya, di bawah aktiviti pengeluaran. Yang mana pemasangan ini adalah aktiviti memasang komponen untuk menghasilkan barangan siap. Oke, contohnya pemasangan komponen elektronik untuk menghasilkan television. Nah, ini yang pasang-pasang komponen ini adalah di bawah aktiviti pengeluaran pemasangan. Oke, jadi ini 5 aktiviti yang terdapat di bawah aktiviti berasaskan pengeluaran.
Boleh ingat anak-anak pelajar, kita ada ekstraktif, barang pengguna, barang industri, ya, pembuatan dan pemasangan. Iaitu untuk aktiviti pengeluaran yang pertama. Untuk aktiviti perniagaan yang kedua, kita ada perkhidmatan. Ya, perkhidmatan di sini kita ada peruncitan, kita ada pemborongan, ya, keuangan, profesional, perhotelan dan pendidikan. Okey, perkhidmatan, ya, di sini, ya, untuk aktiviti perniagaan berasaskan perkhidmatan, dia menyediakan produk tidak nyata, ataupun kami tidak nampak apa dia punya produk, tapi apa yang mereka sediakan ini akan memberikan kepuasan kepada pelanggan lah, ya. Okey, apa itu? Pertama kita lihat peruncitan lah, ya. Peruncitan adalah aktiviti mendapatkan bekalan barang daripada pemborong untuk dijual kepada pengguna. Okey, yang mana peruncit akan melakukan kerja memecah pukal, peragaan barang, hikmat selepas jualan dan lain-lain perkhidmatan kepada pelanggannya. Okey, ini contohnya lah, ya, aktiviti peruncitan. Ya, kamu peniaga beli barang daripada pemborong untuk dijual kepada pengguna. Ya, itu peruncitan. Yang kedua, kita ada pemborongan, iaitu aktiviti membeli barang secara pukal daripada pengeluar dan menagihkan barang dalam kuantiti yang lebih kecil kepada peruncit ataupun pelanggan. Ini beza antara peruncit dengan pemborong. Kalau peruncit tadi dia beli daripada pemborong, tapi pemborong dia beli daripada pengeluar. Ya, dia melakukan kerja dia beli secara pukal dan kemudian agihkan barang itu dalam kuantiti yang kecil untuk dijual kepada peruncit ataupun kepada pelanggan. Okey. Ya, ini contoh aktiviti pemborongan. Okey. Ya, seterusnya kita ada keuangan. Keuangan di sini, ya, dia merujuk kepada aktiviti menawarkan perkhidmatan keuangan, hikmat keuangan kepada pengguna. Contohnya, ada bank, syarikat insurans, syarikat amanah saham, syarikat security. Mana-mana perkhidmatan yang menyediakan perkhidmatan keuangan, dia terletak di bawah aktiviti perkhidmatan jenis keuangan. Okey, seterusnya kita ada profesional. Okey, profesional pula adalah aktiviti profesional yang menawarkan perkhidmatan khusus. Ya, contohnya firma guaman, perakaunan, perubatan dan lain-lain lah, ya. Okey. Kemudian kita ada juga perkhidmatan perhotelan. Perkhidmatan perhotelan dia menawarkan perkhidmatan penginapan, makanan dan minuman, rekreasi, pelancongan. Okey. Dan seterusnya kita ada, ya, pendidikan, iaitu pusat tuition, pusat latihan teknikal, IPT, IPTS dan lain-lain yang menyediakan perkhidmatan pendidikan kepada penggunanya. Okey. Okey, jadi anak-anak pelajar itu antara, ya, aktiviti perniagaan di bawah perkhidmatan. Ya, kita ada peruncitan, kita ada pemborongan, kita ada apa lagi tadi? Kita ada profesional, kita ada pendidikan, kita ada perhotelan. Ya, ini dikategorikan di bawah perkhidmatan. Jadi, ya, apa beza antara, ya, perniagaan berasaskan pengeluaran dengan perniagaan berasaskan perkhidmatan ini? Okey, kita boleh lihat dari aspek tiga aspek ini, ya, produk, aktiviti dan input. Dari aspek produk, untuk perniagaan berasaskan perkhidmatan, ya, dia menghasilkan barang nampak dalam bentuk fizikal, ya, seperti warna dan saiz produk tersebut. Tetapi untuk perniagaan berasaskan perkhidmatan, ya, perniagaan ini menghasilkan barang tak nampak, ya, yang mana dia hanya memberi kepuasan kepada pengguna.
Okey, dari aspek aktivitinya untuk perniagaan berasaskan pengeluaran, ya. Perniagaan ini memerlukan dua aktiviti, iaitu menghasilkan barang dan aktiviti perkhidmatan untuk memasarkan barang kepada pengguna seperti perkhidmatan peruncitan. Tetapi untuk perniagaan berasaskan perkhidmatan, hanya menjalankan aktiviti perkhidmatan semata-mata, seperti aktiviti perkhidmatan pendidikan dan keuangan kepada pelanggan. Okay, dan dari aspek input, untuk perniagaan berasaskan pengeluaran, perniagaan ini menggunakan peranan orang tengah dalam mendapatkan input ataupun bahan mentah untuk menjalankan aktiviti pengeluaran. Manakala untuk perniagaan berasaskan perkhidmatan, perniagaan ini lebih fokus kepada kemahiran dan kepakaran tertentu dalam menyampaikan perkhidmatan secara langsung kepada pengguna. Okay. Jadi itu perbezaan antara perniagaan berasaskan pengeluaran dan perniagaan berasaskan perkhidmatan. Okey, anak-anak pelajar. Cikgu harap anak-anak pelajar dapat jelas, aktiviti perniagaan berasaskan pengeluaran dan berasaskan perkhidmatan, dan boleh membezakan serta memberi contoh yang tepat untuk kedua-dua aktiviti perniagaan. Okey, ini contoh soalannya untuk bahagian aktiviti perniagaan. Ini contoh cikgu ambil soalan SPPM 2019 ulangan, yang mana soalannya jelaskan dua aktiviti perniagaan berasaskan perkhidmatan, 6 markah. Yang mana kata tugasnya di sini dijelaskan, maka pelajar kena masukkan apa? Kena masukkan fakta, huraian dan contoh. Ingat lagi apa aktiviti perniagaan berasaskan perkhidmatan, ada berapa tadi? Kita ada peruncitan, pemborongan, profesional, pendidikan, perhotelan, apa lagi satu tadi? Okey, jadi cadangan jawapannya, dua aktiviti perniagaan berasaskan perkhidmatan ialah, ini adalah ayat pembuka. Setiap kali anak-anak pelajar menjawab soalan, jangan lupa wajib masukkan ayat pembuka. Wajib masukkan, Okey, satu, kita ada peruncitan. Fakta 1 markah. Huraiannya merujuk kepada aktiviti menjual pelbagai jenis barang dalam kuantiti yang lebih kecil. Ini huraian kamu akan dapat 1 markah. Contohnya, Mr. DIY, kedai runcit Ali. 1 markah. Okey. Jawapan kedua. Jawapan kedua. Satu peruncitan, dia mau 2. Kamu boleh beri lagi satu. Satu adalah pemborongan. Bagi huraian kepada pemborongan dan bagi contoh. Okey, jadi anak-anak pelajar, rasanya setakat itu sahaja perkongsian cikgu untuk anak topik ataupun subtopik aktiviti perniagaan ini. Cikgu harap video ini bermanfaat kepada anak-anak pelajar, dan sekiranya bermanfaat, bolehlah sharekan video ini kepada rakan-rakan yang lain. Teruslah ke channel cikgu untuk melihat perkongsian-perkongsian lain berkaitan dengan subjek pengajian perniagaan. Cikgu ucapkan terima kasih atas kesudian anak-anak pelajar untuk menonton video cikgu. Jadi sampai di sini sahaja. Sekian dan terima kasih. Jumpa lagi. Bye.